Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram syai'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang hormati pengurusi Masjid Qariah Sebelah Batu Ampar, Cikgu Abdul Jalal, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syia, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya, maka subuh ini kita sekali lagi bersama-sama berada di masjid yang mulia dan berkat ini, dan kita masih lagi dalam bulan Syawal, dan masih lagi kita mengucapkan selamat Hari Raya dan maaf zahir batin. Dan ucapan yang terbaik ialah minal aidin wal faidin kullu amin wa antum bi khairin. Itu ucapan yang dilafazkan bila kita berjumpa antara satu sama lain lah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya itu ucapan dalam bahasa Melayu lah. Jadi untuk mendapat keberkatan dalam bulan Syawal ni, untuk menjadikan dia lebih bermakna lagi, bukanlah setakat kita menyambut ataupun mengadakan rumah terbuka, tetapi kita mengucapkan dan mendoakan antara satu sama lain supaya sentiasa dirahmati Allah, sentiasa mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada ujian-ujian yang kita tempuh masa kita hidup di dunia ini tak terhinggalah tuan-tuan, ataupun terlalu banyak. Dua contohlah sekarang ni yang saya nak sebut. Selepas kita mengalami COVID-19, sekarang kita mengalami gelombang haba pula, gelombang panas. Itu COVID-19, lepas tu gelombang panas, lepas tu apa pula lagi selepas daripada itu, dan macam-macam lagi lah. Sama ada ianya menandakan dunia ini sudah hampir kepada usia, pada ajalnya, ataupun ia menandakan peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dan kepada semua makhluk di atas dunia ini, bahawa kita ini adalah makhluk Allah. Dan kalau kita melupakan Allah, maka Allah akan melupakan kita, ataupun Allah tidak akan memberikan kenikmatan, ataupun akan menarik semula kenikmatan-kenikmatan yang ada ni. Dan cuaca yang baik ditukar dengan cuaca yang panas. Ini nikmat dah kena tarik lah tuan. Bukan untuk seseorang, tapi untuk semua orang. Jadi apa yang kita dah buat selama kini, maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Segeralah, kata Allah Subhanahu wa taala, ila maghfiratin, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segeralah memohon untuk mendapatkan jannah, syurga yang luasnya seluas langit dan bumi ini, tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, kita sambung semula pada pengajian kita pada subuh ini, iaitu bab yang ke-110. Tajuk dia ialah kekekalan, kekekalan para penghuni syurga maupun neraka. Kekal. Yang masuk syurga kekal, yang masuk neraka kekal. Maknanya
alam syurga, alam neraka itu adalah alam yang kekal, abadi. Siapa-siapa yang dimasukkan dan termasuk golongan yang ahli syurga, maka dia kekal di dalam syurga. Dan siapa-siapa yang masuk ke dalam neraka, dia kekal dalam neraka, kecuali mereka-mereka yang beriman, yang asi, yang banyak melakukan maksiat. Dia beriman tetapi banyak melakukan maksiat, dan ada di antara dosa-dosa terakhirnya tidak sempat dia bertobat, dia masuk neraka dulu. Tapi akhirnya dia akan dikeluarkanlah orang-orang beriman ni. Tapi orang kafir, mereka akan kekal di dalam neraka. Kemudian satu perkara lagi yang akan berlaku di akhirat besok, tuan-tuan dan puan-puan, ialah penyembelihan kematian. Di atas siratul mustaqim. Kematian disembelih. Macam mana kematian disembelih ni? Baitullah akan jelmakan mati ini kepada satu benda yang merupa makhluk, dan akan disembelih, menandakan bahawa di akhirat tidak ada kematian. Yang ada kematian di dunia ini, bersilih ganti, mati secara seorang, mati secara berkumpulan, mati secara beramai-ramai, mati bencana alam, mati kemalangan dan sebagainya. Ada kematian, masih ada lagi. Tapi di akhirat tak ada dah. Kematian tu dah disembelih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijelmakan, antara yang disebutkan oleh Rasulullah, dijelmakan sebagai seekor kambing, kemudian disembelih. Habislah, tak ada kematian lagi. Dan ahli-ahli neraka bersedih, sebab kematian itu akan menyebabkan mereka ada harapan untuk hilang rasa azab tu. Sebab orang Islam yang masuk dalam neraka, orang beriman masuk neraka, mereka akan dimatikan. Mereka tak rasa azab neraka ni. Tapi orang kafir, mereka tetap hidup, dan dah hangus, hidup balik, dah terbakar, digantikan kulitnya, digantikan, segala-galanya dibakar balik. Itu orang kafir lah, tuan-tuan. Penyembelihan kematian di atas sirat dan yang menyembelihnya. Allah akan sembelihlah. Malaikat akan sembelih, diperintahkan malaikat menyembelih kematian ini. Ini ada satu berita yang yang menggembirakan ahli-ahli syurga. Bila kematian telah disembelih dan mereka kekal dalam syurga, dah tak ada kematian dah, dan menikmati apa dalam syurga itu sekehendak ahli syurga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari, dan yang berasal daripada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, disebutkan, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, riwayat daripada Abdullah bin Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar ni anak Sayyidina Umar Al-Khattab lah. Kebanyakan anak-anak sahabat-sahabat Rasulullah, nama anak-anak mereka kebanyakannya disebutkan Abdullah, ataupun diberi nama Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umrul As, ada Abdullah bin Umrul As. Banyak anak-anak sahabat ni dikenamakan Abdullah, untuk mendapatkan keberkatan dan keberkatan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila para penghuni syurga telah masuk ke syurga, jadi bila masuk dah, ahli-ahli syurga dah masuk ke dalam syurga, dan penghuni neraka telah masuk ke dalam neraka, semua dah masuk, tak ada yang tinggal lagi. Cuma yang belum masuk lagi ialah golongan yang dipanggil, yang tinggal di Al-A'raf, yang di antara neraka dan syurga. Sebab amalan baik dan amalan buruk mereka sama banyak. Jadi mereka belum lagi dimasukkan ke syurga ataupun belum dimasukkan ke neraka. Dia tunggu dulu di atas, di satu tempat yang makan Al-A'raf, dan sama ada dia dimasukkan ke syurga ataupun dimasukkan ke, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi akhirnya mereka akan masuk syurga, walaupun sama banyak, yang baik dan yang buruk.
Mereka masuk syurga dan ahli neraka pun dah masuk neraka, ahli syurga pun dah masuk syurga. Maka didatangkanlah kematian. Kematian didatangkan. Macam mana didatangkan kematian? Dan kematian itu didatangkan dan diletakkan di antara syurga dan neraka. Tadi di atas sirat, tapi sabda yang pertama Rasulullah SAW menyebutkan bahawa didatangkanlah kematian dan diletakkan di antara syurga dan neraka, lalu disembelih. Macam mana ia disembelih? Kalau Idul Adha ni, hari kurban ni, kita sembelih lembu ke, sembelih kambing ke, adalah syarat dia. Tapi kematian ni macam mana pula dia disembelih? Apakah sama macam kita sembelih haiwan, tuan-tuan, hari ni? Hari ni kita nak makan daging kurban, kita kena sembelih haiwan. Ada lembu, kerbau ataupun kambing, unta, disembelih untuk mendapatkan daging dia. Jadi hari ni pula tuan-tuan dah ada pula daging lain pula. Jangan pula kurbankan daging tersebut. Itu daging makmal. Dah keluar dah satu jenis daging makmal yang dicipta dan dibuat, dicampurkan dan dibuatkan di makmal, dan orang-orang Yahudi telah berbelanja lebih 5 bilion untuk mencipta daging makmal ni, dan dah dijual, dah ada makan dah di mereka di Amerika, di negeri-negeri Yahudi, Israel, dan di Singapura pun dah ada jual daging makmal ni. Rasa macam daging. Kalau lembu rasa macam lembu, macam kambing rasa macam kambing, ayam rasa macam ayam. Baru 3 jenis binatang. Jenis daging ni dah ada dah. Tu kita takut kadang-kadang kita makan burger ke, daging dia, daging makmal ke, kita tak tahu. Dan ada pula rancangan mereka nak daging babi pula, daging babi makmal. Silap besok kita kenduri kahwin buat pekan daging makmal je, senang. Mungkin lebih murah lagi, daripada daging-daging yang kita beli haiwan daripada lembu satu ekor 4,000, 5,000. Jadi ini satu cabaran lah, kepada umat Islam di zaman yang akan datang ni. Banyak cabaran-cabaran. Kita tak tahulah sama ada cabaran ini merupakan cabaran akhir zaman ataupun cabaran-cabaran ini merupakan untuk memberikan ijtihad ataupun ijtihad yang lebih tinggi lagi daripada umat Islam untuk memastikan kita ni mendapat sesuatu yang bersih, di dalam kehidupan kita ini, sesuatu yang halal untuk menjadikan kita ahli syurga. Kalau ada makan benda yang tak halal, yang haram, macam mana kita nak jadi ahli syurga? Makanan kita di dunia pun tak halal. Segi makanan yang haiwan-haiwan yang kita tak sembelih dan sebagainya. Apalagilah kalau kita hidup dalam dunia ini menggunakan perkara-perkara ataupun mengamalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengambil hak orang lain, kita merampas hak orang lain, kita memfitnah orang lain, kita mentuhmah orang lain dan sebagainya. Amalan-amalan kita hidup kat dunia ni yang singkat ini, bukannya lama tuan-tuan, cukup 60 tahun, kata Rasulullah, usia umatku adalah antara 60 sampai 70 tahun ni dia. Itu pun kita akan dapat balasan syurga berkekalan sekiranya kita melakukan amalan salih, semasa hayat kita yang pendek itu kita lakukan amalan salih, kita dapat balasan yang berkekalan, syurga di akhirat besok daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terdengar suara yang menyeru, "Wahai para penghuni syurga, tidak ada kematian bagi kalian, dan wahai para penghuni neraka, tidak ada kematian bagi kalian." Jadi diseru kepada ahli syurga dan juga kepada ahli neraka bahawa kematian dah tak ada dah. Dah dihapuskan. Tak ada lagi kematian. Yang paling orang takut sekali dalam dunia ni ialah kematian. Ataupun penyiksaan sebelum kematian ataupun selepas kematian. Itu paling takut sekali kematian lah.
Sebab itu banyak pelaburan-pelaburan yang dibuat oleh bahagian perubatan dan sebagainya, melabur, mencipta ubat-ubatan yang mahal-mahal, dan mencipta alat-alat yang boleh menyembuhkan penyakit ataupun menahan penyakit itu daripada jadi terlebih buruk lagi. Seperti orang yang sakit buah pinggang hari ini, ada alat dicipta untuk menjadikan fungsi buah pinggang dia tu dalam masa 1 hari 4 jam tu sama macam fungsi buah pinggang yang sebenarnya, dan bolehlah sihat 1 hari 2 hari, kemudian dialisis lagi. Ini pelaburan yang mahal. Dan kalau tuan-tuan baca pun dalam artikel-artikel yang tertentu, dia kata Malaysia ni lah yang paling lumayan sekali mereka melabur untuk alat-alat dialisis ini, hemodialisis ini. Cukup banyak di Malaysia ni untuk pelaburan penyakit buah pinggang, selain daripada jantung dan penyakit-penyakit lain lah. Buah pinggang ni ada, dan terlalu mahal pula. Jadi ini menjadikan dia bila berlaku apa-apa ujian ataupun kesakitan, maka adalah mereka-mereka yang akan mendapat keuntungan dan adalah mereka yang mendapat kerugian. Jadi diserukan kepada ahli syurga dan ahli neraka, kematian dah tak ada, dah dihapuskan. Tidak ada kematian lagi bagi kalian. Maka para penghuni syurga pun semakin merasa senang, sedangkan para penghuni neraka semakin bertambah sedih. Inilah keazaban yang pertama kepada ahli neraka. Bila mendengar bahawa tak ada kematian, mereka bertambah sedih lagi. Sebab mereka akan hidup di dalam neraka dalam keadaan azab sengsara. Bagi ahli syurga, inilah berita yang sangat menggembirakan. Sebab mereka hidup di syurga selama-lamanya dalam keadaan penuh dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Diberitahu tentang kematian telah pun dihapuskan di akhirat besok, tuan-tuan dan puan. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan juga oleh Muslim, disebutkan, riwayat Muslim jugalah disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila para penghuni syurga telah masuk ke dalam syurga dan penghuni neraka telah masuk ke dalam neraka, maka akan didatangkan kematian. Selesai semua dah masuk syurga, semua dah masuk neraka, kematian pun dipanggil, didatangkan, seolah-olah kematian itu bagaikan kambing hutan. Ini yang disebutkan dalam sabda Rasulullah, seolah-olah kematian seperti seekor kambing hutan. Kambing hutan selalu kita panggil apa? Kambing apa? Kambing gurun, kambing gurun. Dah tak jumpa dah kambing gurun ni, ada, tapi spesies yang dah semakin hapus, semakin dah tak banyak lagi dah spesies dia. Kambing gurun ni. Kambing-kambing lain semakin banyak lah. Lepas tu besok daging kambing pula, daging makmal pula akan lebih banyak daripada kambing. Jadi ini semuanya adalah percubaan-cubaan hidup kita untuk menduga keimanan kita, untuk menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak cabaran dia pada keimanan kita, banyak cabaran. Kalau zaman Rasulullah lain cabaran dia, zaman sahabat lain cabaran dia, zaman tabi'in lain cabaran dia, zaman mutaakhirin ni inilah cabaran. Semakin lemah iman kita, semakin hebat pula cabaran. Zaman Rasulullah tu ada Rasulullah, ada sahabat, ada tabi'in yang kuat-kuat, dan cabaran pun boleh tahan jugalah. Tetapi zaman kita ni lebih hebat lagi, lebih lemah iman kita, lebih hebat cabaran yang kita hadapi. Jadi kematian tu didatangkan seperti seekor kambing hitam, kambing hutan, lalu diberhentikan di antara syurga dan neraka. Dua tempat, syurga dan neraka. Berapa luas syurga, berapa luas neraka. Yang kita baca ayat yang pertama tu, saring ila rahmatin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Syurga yang seluas langit dan bumi ni, tuan-tuan. Kemudian 7 tingkat, 8 tingkat pula syurga ni. Seluas langit dan bumi 8 tingkat. Berapa luas?
berapa besar, berapa hebatnya. Begitu juga neraka 7 tingkat. Maka kematian diberhentikan di tengah-tengah antara syurga dan neraka ni. Untuk apa? Untuk disembelih. Untuk dihapuskan kematian itu. Nak diberitahu bahawa dah tak ada lah di akhirat cerita-cerita kematian, cerita-cerita kemalangan dan sebagainya, tak ada dah. Hanya cerita kematian ni ada di dunia sahaja. Jadi kalau kematian itu yang kita hadapi kat dunia ni selalunya dimulakan dengan berbagai-bagai ujian lah, seperti kesakitan, sakit yang tidak dapat disembuhkan ataupun dapat disembuhkan tetapi tidak dapat diterima dengan baik lah kesembuhan tersebut. Ada yang dirawat di hospital dan sebagainya. Itu sebelum kita berhadapan dengan kematian. Dan akhirnya kita pun menghadapi sakaratul maut. Iaitu suasana di mana kehidupan kita itu dipanggil sakaratul maut. Antara hidup dan mati itu, kita antara alam yang zahir dan alam yang gaib kita akan nampak semasa dalam sakaratul maut. Kalau orang Melayu sebut alam apa tu tuan-tuan? Nazak. Waktu nazak tu kita tak kenal lagi dah. Dan ada masanya kita kenal. Tak kenal isteri, tak kenal anak, tak kenal. Kemudian ada masanya kenal. Itu kata nazak. Hidup nampak yang alam gaib dan nampak alam zahir. Dan itulah paling dekat sekali untuk kita sampai kepada alam kematian. Lalu dikatakan kepada penghuni syurga, apakah kalian mengenali ini? Dibawa kematian itu di antara syurga dan neraka, maka ditanya kepada ahli syurga, apakah tuan-tuan ataupun apakah kalian kenal apa dia ini? Maka para penghuni syurga pun melihatnya dan berkata, ya, ini adalah kematian. Ahli syurga kenal. Ahli syurga pun tahu bahawa yang sedang dibawa di antara syurga itu adalah kematian. Dan ahli syurga ditanya, mereka tahu. Kemudian dikatakan juga kepada penghuni neraka, wahai para penghuni neraka, apakah kalian mengenali ini? Para penghuni neraka pun melihatnya dan berkata, ya, ini adalah kematian. Dua-dua, ahli syurga dan ahli neraka, yang 7 tingkat, yang seluas alam bumi ini, bainas samawati wal ardi, luasnya syurga, luasnya neraka tu, dan 7 tingkat, 8 tingkat tu, semua kenal yang nak dibawa antara syurga dan neraka itu adalah kematian. Sebab semua makhluk tersebut yang masuk dalam syurga dan masuk dalam neraka itu adalah makhluk-makhluk yang telah pun menempuh kematian. Dan mereka tahu dengan sendirinya naluri ataupun datangnya rasa kenal mereka kepada kematian tersebut. Kemudian diperintahkanlah agar kematian itu disembelih. Disembelih sebab dirupakan seperti kambing hutan. Disembelih kematian tersebut. Lalu dikatakan kepada para penghuni syurga, wahai para penghuni syurga, kalian kekal, tidak ada kematian di dalamnya. Diberitahu kepada ahli-ahli syurga bahawa kalian kekal di dalam syurga dan tak ada kematian di dalam syurga. Kemudian dikatakan juga kepada para penghuni neraka, wahai penghuni neraka, kalian kekal, tidak ada kematian di dalamnya. Ahli neraka pun diberitahu juga. Kalian semua kekal dalam neraka dan tak ada kematian. Ahli syurga pun diberitahu kekal di dalam syurga, tak ada kematian. Ahli neraka pun diberitahu kekal juga dalam neraka, tak ada kematian. Jadi apa respon mereka pula kepada pemberitahuan tentang kematian dah tak ada ni? Ahli syurga sangatlah gembira dan ahli neraka sangatlah sedih. Kemudian Rasulullah SAW membaca surah Maryam ayat 39 yang maksudnya, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan. Ini selepas Rasulullah menceritakan tentang peristiwa kematian disembelih di akhirat besok, maka Allah baca pula surah Maryam, surah Maryam ayat 39
Apa yang maksud dia? Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan. Apa dia hari penyesalan? Hari akhirat. Okay? Hari akhirat tu hari penyesalan. Okay? Hari di mana kita akan dihisab, akan dimizan, ditimbang dan akan diuji dengan meniti siratul mustaqim. Okay? Kemudian akan diberikan sebelah kanan kita catatan-catatan amalan baik kita dan sebelah kiri kita catatan-catatan amalan buruk kita, ya. Ketika segala perkara telah diputuskan, ya. Setelah bacakan ayat tersebut, ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman, ya. Jadi Allah ingatlah tentang hari akhirat, hari penyesalan. Semua dah diputuskan pada hari akhirat besok, semua dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan sebelum itu kamu adalah orang-orang yang lalai, ya, dan juga sebahagian ataupun sebahagian besarnya mereka-mereka yang tidak beriman. Pernah kita ingatkan dulu bahawa kalau kita kira makhluk di dunia ini, orang yang beriman hanyalah paling tinggi pun 1.4 bilion. Penduduk dunia sekarang berapa? 7 ke 8 bilion. Yang beriman 1.4 bilion. Siapa yang paling ramai? Orang kafir yang paling ramai dalam dunia hari ini. Okay? Dan mereka menguasai semua bidang. Bidang ekonomi, bidang politik, bidang persenjataan. Okay? Dan mereka sentiasa mengusahakan supaya mereka dapat menguasai, ya, negara-negara lain di dunia ini, sebab mereka sentiasa menguasai semua bidang ilmu. Terutama sekali bidang ketenteraan, mereka ada senjata yang hebat, yang canggih-canggih. Dan jangan kita tak tahu bahawa mereka sedang menguji senjata-senjata mereka sekarang ni, ya. Di antara peperangan antara Ukraine dengan Rusia, itu ujian senjata Amerika dengan Rusia. Mereka menguji kehebatan senjata-senjata mereka gunakan Ukraine. Kalau Amerika terus masuk perang dunia lah, tuan, ya. Tapi mereka masuk melalui senjata itu menggunakan Ukraine ni, dan Ukraine menampakkan menggunakan senjata-senjata yang datang daripada Amerika ni lebih canggih ke ataupun lebih tak canggih, lebih kuat ke ataupun lebih tak kuat daripada Rusia. Ini ujian pertama sebelum perang dunia yang akan datang ni. Mereka dah tahu dah senjata mereka mampu ke tak mampu, ya, untuk menguasai saingan utama mereka, iaitu Amerika, Rusia, ya. Tapi mereka belum apa lagi dengan China, ya. China mungkin tak berapa kuat kedudukan dia. Jadi sekarang ni yang paling kuat sekali Rusia lah dengan Amerika. Tapi China pun akan muncul, akan datang ni, tuan-tuan, ya. Kuasa yang ketiga, ya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan, pada hari kiamat akan didatangkanlah kematian hingga diberhentikan di sirat. Ini dalam hadis yang lain lah, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sebelum ni Bukhari dan Muslim, ya. Ini Ibnu Majah meriwayatkan, pada hari kiamat akan datangkanlah kematian hingga diberhentikan di siratul mustaqim. Lalu diserulah, wahai para penghuni syurga, apakah kalian mengenali ini? Ditanyalah ahli syurga, kenal tak ni? Dibawa kematian tu, kemudian ditanya kepada ahli syurga, kenal tak ni? Para penghuni syurga pun melihat di tempat mereka dengan merasa khawatir bahawa mereka akan dikeluarkan dari tempat mereka. Jadi penghuni syurga pun nampak, ya, makhluk yang dibawa ini, yang mereka kenal juga itu adalah kematian, ya. Tapi ahli syurga khawatir, maknanya bimbang lah. Apa yang dibimbangkan oleh ahli syurga? Ditakuti, ya. Mereka takut, mereka bimbang, mereka akan dikeluarkan pula daripada syurga. Jadi mereka bimbang dengan kehadiran kematian tu. Mereka takut mereka akan dikeluarkan daripada syurga. Begitu juga dengan
Diseru juga kepada para penghuni api neraka, apakah kalian mengenal ini? Mereka pun melihat dengan rasa gembira. Ahli neraka pula bila nampak kematian tu dibawa di antara di Siratul Mustaqim, mereka pula rasa gembira. Apa sebab mereka berasa gembira? Kerana berharap mereka akan dikeluarkan daripada api neraka. Itulah harapan semua ahli neraka, bila masuk ke neraka, mereka berharap mereka dikeluarkan daripada neraka. Dan seperti mana yang kita telah pun diberitahu sebelum ni, ahli neraka ni memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka dikeluarkan sebanyak 5 kali. Jumpa dengan Allah, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 5 kali supaya mereka dikeluarkan daripada neraka. Dan semuanya ditolak, dan kali yang kelima Rasulullah tak nak bercakap, Allah SWT tak nak bercakap lagi dengan ahli neraka. Habis. Tak adalah, dah tutup. Perbincangan dah tak ada dah, nak keluar neraka ke. Memang tak dapat keluar dah. Dan akhirnya mereka berjumpa dengan Malaikat Malik yang menjaga neraka. Malaikat Malik pun tak melayan mereka. Sebab sedang Allah SWT pun tak nak mengeluarkan mereka, takkan makin Malaikat Malik ada kuasa pula. Malaikat Malik hanya diperintahkan jaga neraka itu saja. Dengan malaikat-malaikat lain yang panggil malaikat Zabaniyah. Baik. Jadi ahli-ahli neraka ada harapan lah dia untuk dikeluarkan. Dia berharap bila kematian dibawa ke dekat dengan mereka untuk disembelih, mereka berharap mereka akan dikeluarkan daripada neraka. Sebab itu mereka rasa gembira. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun lalu kematian itu diperintahkan agar disembelih di atas Siratul Mustaqim. Ini di atas Siratul Mustaqim, sebelum tadi di antara syurga dan neraka. Ini di atas sirat tu, neraka, kematian tu dah disembelih. Lalu dikatakanlah kepada dua kelompok tersebut, kepada ahli neraka dan ahli syurga, yang ini penghuni syurga dan neraka, bahawa mereka akan kekal di dalamnya dan segala yang mereka dapatkan di dalamnya, di dalamnya, dan tiada kematian. Jadi tak ada harapan lah ahli neraka nak keluar. Allah beritahu kamu akan kekal di dalam neraka, dan ahli syurga pun akan kekal di dalam syurga. Dan kematian dah tak ada lagi dah. Dan alam pun dah berubah dah. Alam akhirat yang kekal abadi ni tak sama lagi dengan alam yang kita duduk sekarang ni. Alam yang kita duduk sekarang ni adalah alam dunia. Dunia ni maknanya rendah. Alam yang rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, alam yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai alam yang sempurna dan sebagainya. Banyak dugaan, banyak kemalangan, banyak berbagai-bagai lagi ujian. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan para rasul dan para nabi. 313 rasul-rasul diturunkan untuk memberi peringatan kepada penduduk-penduduk, makhluk-makhluk di dunia ini, supaya mereka sedar bahawa mereka itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, dan hendaklah mereka ingat kepada Allah dan menjauhkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan diutus para rasul ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah. Utus, dihantar 313 yang tercatat, tetapi dalam riwayat ulama-ulama lain menyebutkan para rasul dan para nabi yang diutuskan ke dunia ini sejak dunia ini ada sampai hari ini 124,000 orang, ramai dia para rasul dan para nabi. Itu pun berapa ramai saja yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampai hari ini pun baru ada 1.4 bilion. Dan dikatakan pada tahun 2050 umat Islam akan mengatasi Kristian. Sekarang ni Kristian yang nombor 1 lah dengan ramai, tapi akan diatasi oleh umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Imam Qurtubi rahimahullah, bahawa semua hadis-hadis di atas menunjukkan akan kekekalan syurga dan mereka yang di dalamnya, dan kekekalan neraka beserta penghuninya. Ini semua hadis-hadis yang disebutkan tadi
ada 3 hadis tadi, semuanya menunjukkan bahawa neraka kekal dan penghuninya kekal, syurga kekal dan penghuni syurga pun kekal di dalamnya. Dan di dalam syurga dan neraka tiada batas waktu. Tak ada batas waktu. Kalau di dunia ni kita adalah ya, ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun dan detik-detik saat ya, yang kita lalui, ada jam, ada minit dan sebagainya. Tapi syurga neraka tak ada dikira semua tu. Ya. Tak ada waktu, tak ada saat, ya, tak ada malam, tak ada siang. Itulah syurga. Begitu juga neraka. Ya. Tak ada batas waktu. Tak ada malam, tak ada siang, tak ada minggu, tak ada bulan dan sebagainya. Dapat tak kita bayangkan macam mana kita hidup di syurga? Yang tak ada masa, tak ada waktu, tak ada malam, siang. Itulah kehidupan yang Tuhan beri kenikmatan yang tidak terhingga di syurga. Dan mereka yang dibalaskan dengan neraka, keazaban, ya, sebagai tanda keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidup dalam neraka, tak tahu siang dan tak tahu malam. Kat dunia ni pun ada juga orang yang tak sadar siang dan tak sadar malam dia. Ada jenis makhluk ataupun manusia yang Allah berikan, mereka tak tahu siang, tak tahu malam. Tak nampak pun siang, tak nampak pun malam. Okay? Yang Allah bagi satu penyakit lah, ada penyakit yang mana mereka tak tahu pun siang, tak tahu pun malam. Okay? Itu tak ramai lah. Tapi di akhirat besok, semua tak tahu siang, tak tahu malam. Semua kalau dalam nikmat, penuh dengan nikmat sepanjang masa. Itu juga dengan azab. Dengan azab sepanjang masa. Tuan-tuan. Ya. Jadi tak ada batas waktu dan tak ada kematian. Sedangkan untuk para penghuni neraka, Allah SWT telah menyebutkannya dalam ayat surah Al-Fatir. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati. Mereka mati tapi tak dibinasakan dalam dunia ni. Ya? Orang kafir Allah hapuskan ataupun matikan. Ya? Dan setengahnya dibinasakan jugalah dalam berbagai-bagai azab dan juga bencana dan sebagainya. Tapi akhirnya semuanya akan dimatikan. Dan inilah yang diperingatkan bahawa kematian itu adalah ajal kita. Di mana sebut Allah SWT dalam firman-Nya, ya, Zaja ajalukum, Zaja ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal mereka sampai, tak sedikit pun terlewat dan tak sedikit pun didahulukan. Mati kita ni dah tentukan oleh Allah. La ilaha illallah la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. Tak ada pun didahulukan dan tak ada pun dikemudiankan. Cukup saat kita pun dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiap-tiap orang tak tahu saat dia bila. Tiap-tiap orang tak tahu bila ajal dia, tak tahu bila. Ya. Baiklah tuan-tuan dan puan, ya, kita pun dah masuk syuruk. Setakat itulah dulu pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita dan menggunakan taufik dan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamu malaikatil muqarrabin fi abadin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.